Test mic check 1 2 3 1 2 3. Alright. Okay, Assalamualaikum Azhar. Zat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay, alright. Clear. Okay, so sekarang kita participant lebih kurang dalam 28 orang. Kami juga ada buat stream di YouTube. So sekiranya kami ada share jugalah dengan rakan-rakan yang lain. Sekiranya yang lain berminat nak join, diorang boleh join Zoom ataupun YouTube. Tak apa ke? Oh, tak apa. Tak apa, tak apa. Boleh start ke? Terpulang pada ni MST. Saya okey je. Pukul 10 ada lagi talk lain kan. Okay, alright. So jadi kalau macam tu kami start lah. Okay, alright. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Terima kasih semua sudah meluangkan masa bersama-sama kita berkumpul pagi ini untuk menambahkan renew kita punya pengetahuan di bulan-bulan yang sangat mulia. So untuk hari ini kita ada satu topik yang sangat best yang disampaikan oleh speaker yang best juga. Okey, untuk speaker kali ini, hari ini seperti sedia maklum, speaker kita adalah Dr. Raudatul Firdaus Fatah Yassin. Okey, yang akan menyampaikan topik tazkirah kita untuk pagi ini adalah amalan 10 malam terakhir. Ingatkan semula kita juga ada stream di YouTube. Sekiranya rakan-rakan ada ketinggalan, sila boleh rujuk kepada YouTube kami, IUM MSD Competency Development untuk tayangan semula. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis kepada Dr. Raudatul. Silakan. Terima kasih brother moderator kita, tak sempat ta'aruf tadi. Siapa namanya? Hakim. Okey, Brother Hakim. Terima kasih Brother Hakim. Di hari Jumaat yang berkat ini, Masya Allah dah siap sedia untuk solat Jumaat ya, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia Madam Fazida Haji Bakhtiar selaku Executive Director MSD Management Service Division Office of the kemudian Director kita Brother Kamaruddin Haji Kamaruddin Ali, kemudian Deputy Directors, Senior Assistant Directors, seterusnya staff-staff yang dikasihi, lagi diingati selalu di Pejabat Management Service Division, para penonton yang bersama kita online daripada YouTube dan lain sebagainya.
Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT, di dalam lindungan, limpahan, belai kasih Allah SWT pada hari Jumaat yang indah ini, pada pagi yang penuh makna ini. Dan ini merupakan salah satu hari Jumaat yang paling berharga di dalam bulan Ramadan, kerana sudah tidak banyak lagi Jumaat yang berbaki untuk kita mengejar dan menjadikan ia sebagai pecutan terakhir di bulan Ramadan. Dengan lafaz yang mulia, saya mendoakan para penonton sekalian, para pimpinan yang hadir dan juga para staf MST dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya, Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sesungguhnya dengan izin limpah rahmat kasih sayangnya kita dipanjangkan usia sehingga dapatlah kita bertemu bulan Ramadan yang kesekian kalinya. Mungkin ada di kalangan kita yang sudah pun bertemu dengan Ramadan yang ke-50, ada yang ke-40 dan mungkin ada yang 30 kali bertemu dengan Ramadan, bahkan mungkin ada juga yang baru saja 20 kali bertemu dengan Ramadan. Jadi kalangan kita semua yang hadir ini, kita sesungguhnya telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan lagi perjuangan kehidupan kita, diberikan peluang untuk bercucuk tanam di muka bumi ini untuk melaburkan pelaburan-pelaburan yang menguntungkan bagi saham di akhirat kelak, maka kita ditakdirkan untuk diberikan kesihatan dan dipertemukan dengan Ramadan, beribadah, berpuasa, dan insya-Allah pada pagi ini tajuk yang diberikan kepada saya ialah pecutan terakhir, 10 amalan terakhir di 10 akhir bulan Ramadan. Masya Allah, unik tajuknya yang ditetapkan oleh penganjur kita ya. Jadi kebetulan apabila saya mencari maklumat ataupun bacaan tentang 10 malam terakhir dan amalan-amalan yang berkaitan dengan 10 malam terakhir ini, saya menemui satu artikel yang melakarkan dan menghimpunkan pelbagai amalan khusus untuk pecutan 10 terakhir Ramadan. Walaupun jika kita lihat dari sudut nas hadis Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW tidak ada menakalkan apa-apa riwayat yang menghimpunkan amal-amal tertentu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun begitu, sebagai umat baginda Rasulullah SAW, apa yang kita boleh buat? Ya, kita sedar bahawa kita ini hidup dengan pelbagai cabaran. Kita sudah melalui pelbagai dugaan. Kita juga sedar bahawa kita ini tidak sunyi daripada pelbagai jenis dosa dan juga noda dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kita sedar bahawa kita ini adalah hamba Allah yang tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Alhamdulillah, ini satu nikmat, satu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan perasaan tersebutlah maka kita akan diketuk pintu hatinya untuk sentiasa memperbaiki diri kita dan untuk sentiasa berusaha menjadikan diri kita ini lebih baik dari masa ke semasa. Ini juga akan memantapkan lagi motivasi dalam diri kita supaya kita beroleh keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini mempunyai harapan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sebanyak mana pun dosa kita, walaupun melimpah ruah kesilapan yang pernah kita lakukan selama ini, tetapi selaku hamba Allah yang sedar bahawa Allah itu amat menyayangi kita, amat mengasihani kita, kita tidak akan sama sekali berputus asa. Jadi saya mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur kerana telah menetapkan satu tajuk yang amat signifikan untuk sama-sama kita telusuri bersama. Bagi saya sendiri juga ia merupakan suatu motivasi yang akan mendorong supaya kita semua berusaha bersungguh-sungguh memperolehi nikmat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa kita di masa lalu. Dalam masa yang sama kita juga mengharapkan hidayah Allah SWT agar kita mampu istiqamah setelah kita selesai di madrasah Ramadan ini dan seterusnya. Tentulah kita mengharapkan agar Allah SWT memasukkan kita di kalangan ahli syurga Allah dan menjauhkan kita daripada azab api neraka. Jadi kita mulakan dengan beberapa himpunan yang telah pun dikumpulkan oleh Ustazah Asma Harun. Bukan kerana beliau adalah sahabat saya, maka saya memilih artikel yang ditulis oleh beliau ya. Kebetulan dalam website ni boleh nanti saya akan share website ni untuk kita
tengok semula dan semak bersama-sama, tetapi saya mendapati bahawa beliau telah melakukan rujukan yang sangat baik, dan mana beliau telah menakalkan himpunan riwayat daripada riwayat dan juga hadis-hadis yang sahih daripada Rasulullah SAW. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi bersama kita semua, dan sesungguhnya ia adalah suatu peringatan yang sangat baik untuk hati kita di hujung bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama sekali, solat di awal waktu dan mengqada salat yang telah ditinggalkan. Ini adalah suatu tuntutan sebenarnya, yang mana Rasulullah SAW telah pun bersabda, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ayyul amali ahabbu ilallahi, qala salatu ala waqtiha. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, apakah amalan yang paling dicintai Allah? Maka jawapan Rasulullah ialah salat pada waktunya. Kemudian Abdullah bertanya lagi, qala summa ayyu? Qala summa birrul walidain. Kata Rasulullah, kemudian apa? Jawabnya adalah taat kepada ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi kita tengok sekarang ni ada 2 poin, ya. Yang ketiga ialah qala summa ay. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, apa kemudian apa? Kata Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, berjihad dan berjuanglah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 poin penting di sini. Dan ini adalah yang paling asas jika kita mengimpikan Lailatul Qadar, kita mengharapkan dapat dipertemukan dengan Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan ini, yang wajib itu mestilah dilaksanakan dengan sempurna. Jadi yang paling asas, paling wajib bagi kita ialah rukun Islam. Dan rukun Islam yang kedua itu ialah mendirikan salat. Maka insya-Allah di bulan Ramadan ini, khususnya 10 akhir, kita akan bersegera melaksanakan salat di awal waktunya. Kita tidak akan menangguh-nangguhkannya jika kita mengharapkan bonus extraordinary reward daripada Allah, iaitu Lailatul Qadar. Tentulah apa yang diwajibkan Allah itu kita akan laksanakan dengan baik. Ibarat KPI kita. Kalau kita nak dapat KPI yang tinggi, yang basic, yang tercatat dalam job description mestilah tercapai dengan sempurna. Namun jika kita menghendakkan bonus, tentulah kita akan melakukan extra effort, usaha yang lebih. Jadi di sini yang basic sebenarnya menjaga solat. Jadi marilah sama-sama kita jaga solat kita. Andai ada yang pernah tertinggal ataupun ditinggalkan satu ketika dulu, maka qada'lah ia, gantilah ia semaksimum mungkin yang kita mampu di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain yang menyatakan peri pentingnya kita mengqadakan salat. Man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Barang sesiapa yang terlupa salat, maka hendaklah dia menunaikannya apabila dia teringat akannya. Tidak ada kafarah untuk menutup dosa untuknya melainkan hal tersebut. Maksudnya tak payah bayar denda apa-apa pun untuk qada salat. Masya-Allah. Yang betapa mudahnya Islam ini, dia tidak menyusahkan penganutnya. Maka barang siapa yang dahulu kala mungkin terlalai, mungkin tidak sedar kewajipan salat, ataupun banyak halangan untuk melaksanakan kewajipan tersebut, maka wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabat saya, insya-Allah yang berhadir bersama dengan kita pada pagi ini, marilah kita pastikan bersama-sama kita menggantikan salat tersebut. Tiada kafarah, tak payah bayar denda 10 sen pun, dan hanya melaksanakanlah solat yang tertinggal itu. Mudah-mudahan kita beroleh pengampunan Allah dan seterusnya beroleh bonus Lailatul Qadar. Baik, kita beralih kepada tips yang kedua. Tadi kita ada 10 tips kan? Yang kedua ialah berusaha mencari Lailatul Qadar merupakan sunnah Nabi SAW. Baginda memang berusaha, dan usaha baginda itu disaksikan oleh isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau menceritakan, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Sesungguhnya Rasulullah berusaha sedaya upaya untuk beribadah pada malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Bermakna Rasulullah ni, kita tahu ya sahabat-sahabat sekalian, perempuan, tuan-tuan yang dihormati, Rasulullah sememangnya memang sentiasa melaksanakan tahajud qiyamul lail setiap hari. Sehingga kan Aisyah melihat tak kakinya bengkak.
Dan Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau bersusah payah sedemikian rupa melaksanakan salat di malam hari, salat sunat, sedangkan engkau itu kekasih Allah, engkau itu dijamin syurga Allah. Jawab Rasulullah, afalam akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu di malam-malam biasa. Rasulullah ingin bersyukur kepada Allah sehingga salat, hingga bengkak kakinya. Tetapi rupanya di bulan Ramadan, usaha itu digandakan lagi. Jadi kita sebagai umat baginda, kita nampak itulah qudwah hasanah kita. Itulah uswah kita, iaitu ikutan kita. Baginda beroleh Lailatul Qadar, maka kita jika inginkan Lailatul Qadar, berusaha untuk melakukan dan meniru perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu memperbanyakkan qiyamul lail. Kemudian daripada Aisyah, beliau juga bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, jika aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka apa yang sepatutnya aku ucapkan? Ni andainya lah. Kita pun begitu juga ya. Andainya tiba-tiba betul, Alhamdulillah makbul doa kita tahun ini, ditakdirkan kita dapat jumpa malam Lailatul Qadar, kita dapat rasa nikmatnya, Masya Allah, jantung kita rasa pada bahagia. Ibarat kita ni kalau jumpa orang yang kita sayangi, yang kita rindui, kita rasa debaran kebahagiaan, ya, kegembiraan, ketenangan, excitement. Jadi pada malam Lailatul Qadar ditakdirkan kita merasakan nikmat tersebut. Jadi apakah yang kita boleh lafazkan? Kata Rasulullah SAW, doalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, dan amat mencintai pengampunan, keampunan. Ya engkau, ya Allah, engkau suka mengampunkan hamba-Mu, ya Allah, maka fa'fu anni, berilah keampunan kepadaku. Yang hadis riwayat Tirmizi hasan sahih. Siapakah kita? Siapalah kita kalau tidak berlakukan dosa? Siapalah kita jika tidak mengharapkan pengampunan daripada Allah SWT? Maka andainya kita ditakdirkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, jangan lupa, inilah di antara doa yang meniti di lidah dan di bibir kita, memohon pengampunan Allah. Inilah peluang agar kita dicuci daripada segala dosa yang telah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan kitab amal kita itu suci, bersih, putih. Seandainya kita seolah-olah lahir baru di muka bumi ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita insan yang mulia, insan yang layak untuk memperolehi syurga Allah, andainya ditakdirkan kita pergi setelah itu. Noktah yang ketiga, tips yang ketiga, memperbanyakkan salat sunat. Dan beberapa jenis salat sunat yang dihimpunkan di sini adalah salat yang betul-betul warid sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ibarat saya sebutkan KPI, basic KPI yang disebut di dalam job description kita kena fulfill, betul? Kemudian setelah kita fulfill, kita nakkan bonus, maka kita letakkan extraordinary effort. Inilah dia extraordinary effort, iaitu memperbanyakkan salat sunat. Apakah salat sunat yang Rasulullah ajar? Kita ikut betul-betul yang Nabi sebut, yang Nabi tunjukkan, yang Nabi telah pun berikan panduannya kepada umatnya. Yang pertama, jangan tinggalkan salat sunat qabliyah sebelum subuh. Ya Ustazah bukan mewajibkan, tapi ini adalah tips. Siapa yang nak, silakan. Betul tak? Sebab kita nak bonus kan. Bonus ni memang tak wajib dan tak pun diberikan kepada semua orang. Hanya yang berusaha, mengharapkan dan layak akan dianugerahkan. Tapi kita tidak pernah putus asa sama sekali untuk melayakkan diri kita di kalangan hamba Allah yang memperolehi bonus tersebut. Jadi salat sunat qabliyah sebelum subuh itu kita usahakan, dan ini tidak susah sebenarnya di bulan Ramadan kerana kita semua bangun setiap hari untuk sahur. Betul kan? Sama juga seperti qiyamul lail, tidaklah susah sebenarnya untuk dilakukan di bulan Ramadan. Kerana bagaimanapun, terutamanya wanita, kita akan menyediakan juadah sahur. Maka bangun awal sedikit, setengah jam contohnya, sebagai latihan untuk kita melaksanakan qiyamul lail, kemudian kita menyediakan sahur, kemudian salatlah qabliyah subuh sebelum kita salat wajib fardu subuh. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya sebelum waktu subuh adalah lebih baik daripada segala apa yang ada di dalam dunia dan seisinya. Masya Allah, besar betul fadilat solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Besar. Jadi janganlah ditinggalkan. Sayang kalau kita abaikan. Jadi pada bulan puasa ini, 10 akhir ini, insya-Allah kita berazam, kita akan pastikan kita dapat salat 2 rakaat subuh sebelum solat fardu subuh. Dan insya-Allah kita harapkan dia dapat berterusan istiqamah sehinggalah selepas Ramadan.
dia akan lebih baik daripada segala dunia dan isinya. Manakala solat sunat kedua yang juga warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah solat sunat duha. Yang ini tak susah untuk dilaksanakan. Di office, di mana-mana mudah saja untuk kita laksanakan. Kita ada kemudahan musalla. Bekerja di IUM ini adalah suatu nikmat sebenarnya. Nikmat ibadah, nikmat keimanan. Mudah untuk kita melaksanakan salat duha pada bila-bila masa di waktu pagi hari. Daripada Abu Hurairah, dalilnya beliau menceritakan, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas. Abu Hurairah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dan sentiasa meluangkan masanya untuk mempelajari ilmu-ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat lain ada yang sibuk berniaga, selang-seli belajar, berselang-seli dengan berniaga seperti Umar dan Abu Bakar, mereka buat shift, sehari berniaga, sehari belajar untuk mencari nafkah untuk keluarga mereka. Jadi Abu Hurairah ni dia memang full time belajar. Jadi dia telah menceritakan bagaimana Rasulullah telah berpesan kepadanya 3 perkara. Yang pertama, siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, iaitu melakukan puasa 3 hari pada setiap bulan, iaitu 3 hari putih kan, 13, 14, 15 pada setiap hari bulan-bulan Hijriah. Wa rak'atai ad-duha, dan juga 2 rakaat duha. Nampak kan? Jadi yang ini kita cuba jangan tinggalkan, especially kejutan terakhir di 10 hari bulan Ramadan yang terakhir. Wa an utira qabla an anam, dan juga 2 rakaat dan juga melakukan salat witir sebelum aku tidur. Jadi hadis ini juga sahih riwayat Bukhari. Kita tengok dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mereka memang seakan-akan mendorong dengan sangat kuat untuk pengikutnya melakukan salat witir sebelum tidur. Jadi tiap hari mereka setelah solat Isyak, mereka akan solat witir sebelum mereka tidur. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak diwajibkan. Namun jelas bahawa ianya digalakkan. Apa kata untuk kita memperolehi bonus Lailatul Qadar, kita gandakan effort kita dan memastikan kita solat witir. Okay? Tapi kalau yang nak tahajud malam, dah setting akan tahajud malam ni, tak apa, kita postpone dulu witir kita pada waktu tahajud nanti. InsyaAllah, sebab witir ini ialah solat penutup pada malam hari. Maknanya the last solat for that night is witir. Jadi kita lakukan pada solat yang terakhir sekali. Kemudian yang ketiga, solat sunat tarawih. Of course, yang ini memang Rasulullah buat. Cuma uniknya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana nature solat tarawih Rasulullah SAW. Kita nak tengok Kadang-kadang ada yang faham solat tarawih kena pergi masjid tiap-tiap hari kan. Kena berjemaah. Sebenarnya bagaimana Rasulullah buat, kita tengok dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pada suatu malam sedang salat di dalam masjid. Maka orang ramai pun mengikut solat bersama baginda. Ini di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Itulah ada solat tarawih. Kemudian pada malam berikutnya baginda solat sekali lagi dan jemaah pun mengikutnya semakin ramai. Pada malam yang ketiga atau keempat, orang ramai berkumpul menanti ketibaan Rasulullah. Sebaliknya, Rasulullah tidak keluar kepada mereka. Rasulullah duduk di rumah. Apabila masuk waktu subuh, baginda bersabda kepada para jemaah yang menunggu baginda pada malam tadi, sesungguhnya aku telah melihat apa yang kamu semua lakukan dan tidaklah yang menghalang aku dari keluar kepada kamu, melainkan aku takut solat itu akan difardukan ke atas kamu semua. Yang demikian itu berlaku pada bulan Ramadan. Jadi maknanya ada malam Rasulullah salat tarawih di masjid dan mereka berjemaah dengan Rasulullah. Tapi ada juga malam Rasulullah salat sendiri di rumah. Bermakna solat tarawih ini secara sunnahnya tidak semestinya mesti pergi masjid. Kalau tak dapat pergi masjid atas halangan tertentu, especially sekarang kan, kita sebelum ni COVID-19, sekarang ni ada peraturan-peraturan tertentu yang ditetapkan oleh badan autoriti negeri masing-masing. Maka dalam keadaan itu, kita tidaklah berputus asa para sahabat, tuan-tuan perempuan yang dikasihi. Tidaklah kita rasa sedih, tidak rasa reluctant, what happened, saya tak dapat pergi masjid. Tidak. Rasulullah sendiri pun ada kalanya melaksanakan salat di rumah. Jadi kita pun boleh menemui ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan itu ketika kita melaksanakan tarawih di rumah. InsyaAllah asalkan niat kita itu benar. Kemudian solat sunat rawatib yang keempat. Nak kejar 10 akhir Ramadan, nak dapat Lailatul Qadar, solat sunat rawatib ni package penting sebenarnya. Dia macam satu tuntutan yang kuat setelah solat fardu. Solat fardu kena buat awal waktu, tapi kemudian kita support dia dengan solat sunat rawatib. Apa dia solat sunat rawatib ni? Ada 12 ada 12 dalam sehari semalam.
Jadi kita tengok orang yang dapat solat sunat rawatib ni, kata Nabi SAW akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Masya Allah. Masya Allah. Dapat masuk syurga pun dah satu nikmat. Apatah lagi jika di dalam syurga itu Allah sediakan rumah bagi kita. Masya Allah. Ni saya cuba besarkan lagi font ni. Bagi nampak lagi. Jadi bagaimanakah, jadi 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini bagi mazhab tertentu, saya tak berapa ingat mazhab mana. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah solat isyak dan 2 rakaat sebelum subuh. Okay, kalau mazhab Syafi'i, 2 sebelum isyak, 2 sebelum selepas isyak. Total sama juga 12 rakaat. Ada perbezaan mazhab di situ dalam 4 mazhab fiqh kita. Baik. Selesai ya solat rawatib, cuba buat ya insya-Allah, at least lah untuk 10 akhir ni. Jom kita mula. Hari ini kita kena mula, hari ini 20 kan. Jadi kita kena mula hari ini insya-Allah. Hari Jumaat yang berkat ini insya-Allah. Kita letakkan niat kita letakkan mind setting, goal setting, intention bahawa kita akan all out, kita akan try our best untuk fulfill semua 10 tips ni insya-Allah. Mudah-mudahan seterusnya kita serah pada Allah. Ya Allah, inilah usaha yang dapat aku lakukan ya Allah. Maka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya limpah belas ihsan-Mu ya Allah, kasihanilah aku dan anugerahkanlah aku Lailatul Qadar. Boleh, minta lah. Minta macam pengemis pun tak apa. Sebab Allah suka bila kita mengemis, memohon, merayu daripadanya. Manusia kadang-kadang penat kalau tengok kita asyik meminta-minta. Tetapi kalau Allah suka kita meminta-minta. Jadi kita yang keempat, pohonlah keampunan daripada Allah. Mintalah kemaafan tersebut daripada Allah SWT. Firman Allah disebutkan dalam Al-Quran surah Nuh, فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Nescaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Tuan-tuan dan puan, hujan lebat itu rahmat, dan rupa-rupanya itu juga salah satu tanda Allah ampunkan dosa kita. Cuba tengok bagaimana apabila berlakunya kemarau yang panjang, kita disunahkan untuk apa? Untuk solat kusuf, betul? Solat meminta hujan daripada Allah. Dan kadang-kala ia sebagai satu ujian apabila melihat manusia itu lupa kepada Allah, lalai, melakukan banyak dosa, didatangkan kemarau sebagai suatu peringatan, didatangkan musibah sebagai suatu tanda peringatan daripada Allah, tanda kasih sayang daripada Allah. Lalu kita mohon keampunan kepada Allah SWT. Turunnya hujan adalah salah satu tanda keampunan, dan hujan itu hujan lebat. Hujan yang lebat dari langit, midrara, berterusan. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ. Kemudian apabila Allah ampunkan dosa kita, Dia perbanyakkan harta dan anak-anak kita, serta وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka Allah tumbuhkanlah kebun-kebun untuk kita dan mengadakan sungai-sungai yang mengalir untuk kita. Masya Allah, Masya Allah. Pohonlah keampunan Allah di atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kan? Jadi Allah itu Maha Pengampun. Kita tengok contoh Brunei, bagaimana ketika COVID, mereka bersungguh-sungguh melakukan munajat setiap hari. Sultan memerintahkan rakyatnya untuk bermunajat kepada Allah setiap hari. Maka Allah percepatkan, hilangkan COVID dengan cepat di Brunei. Kita masih lagi pada waktu itu struggle, mereka subhanallah telah pun dihilangkan COVID itu dengan segera. Sebenarnya bala musibah semua ni adalah memang ujian Allah. Memang suatu peringatan, tanda kasih sayang Allah SWT. Allah nak ketuk hati kita, nak bagi kita peringatan. Wahai hamba, kamu sudah lalai, kembalilah kepadaku. Maka pada waktu itu, kita pun bersegera kembali kepada Allah. Justru apabila kita diuji dengan sebarang musibah, kita rasa tenang, kita rasa Alhamdulillah, kita bersyukur ya Allah. Ini adalah tanda Engkau masih ingat pada aku, lalu Engkau mengujiku ya Allah. Aku berterima kasih atas peringatan ini. Kupohon keampunanmu ya Allah. Maka ampunilah kami. Gitulah kita insya-Allah di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian dalam satu hadis lain ada satu kisah. Ada satu kisah ni, seorang hamba melakukan dosa. Sebab mungkin kita akan fikir, ya Allah, susahnya sebab dah minta ampun dah tapi buat lagi. Kan? Kemudian dah minta ampun lagi, tapi buat lagi. Ada kisahnya, hamba Allah yang berdosa, minta ampun pada Allah. Kemudian Allah jawab, adakah hamba ku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghukum dosanya?
aku telah mengampuni hamba-Ku. Maksudnya Allah kata hamba tu memohon ampun. Dia tahu tak, memang aku ini pengampun dan aku telah ampunkan dia. Dan aku juga boleh menghukum pada dosa sekiranya tidak dimohon keampunan. 2-3 kali hamba ini mengulang dosanya. Dan yang terakhir sekali, Allah kata, aku telah mengampuni hamba-Ku sebanyak 3 kali, maka biarlah dia lakukan apa yang dia kehendaki. Kita sebagai hamba, kita pohon keampunan berkali-kali. Memang kita berdosa berkali-kali. Tetapi janganlah sesekali sengaja melakukan dosa untuk sengaja memohon ampun. Jangan demikian. Kita tak sengaja berbuat dosa, itu normal. Manusia memang sentiasa lupa. Manusia itu lemah. Dan tetapi setiap dosa kita turuti dengan mohon pengampunan. Tapi andainya sengaja melakukan dosa dengan mind setting dan target, aku akan minta ampun nanti, aku akan bertaubat nanti bila dah tua, bila dah nak dekat bau cium bau tanah, bila dah nak masuk dalam kubur, maka itu bukanlah sesuatu yang diajar oleh agama kita. Jadi alhamdulillah, masya-Allah, ramai yang muda-muda dalam kalangan staf kita di MSD ni, kita masih banyak peluang lagi untuk memohon keampunan daripada Allah SWT dan tidak mengulangi dosa berkali-kali. Bagi yang sudah mencecah usia warga emas, maka alhamdulillah kita telah pun diberikan nikmat untuk bersama pada Ramadan yang kesekian kalinya ini. Sebenarnya adalah satu peluang daripada Allah untuk kita melayakkan diri kita memperolehi syurga Allah. Perbanyakkanlah istighfar. Jadikanlah ia sebagai lazim zikir kita sepanjang 10 hari ini, insya-Allah. Dan yang kelima, perbanyakkan selawat. Ini memang disebut dalam Al-Quran dan disebut dalam hadis yang sahih. Fadilatnya itu banyak, bukan sahaja terhad di bulan Ramadan sebenarnya, bahkan ianya adalah suatu seruan tuntutan kepada umat Islam sepanjang tahun. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat, mereka berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, selawatlah ke atasnya dan wa yusallimu taslima, dan ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan hadis lain disebutkan, fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Sesungguhnya siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Tuan-tuan dan puan, ini adalah di hari-hari biasa. Bayangkan di bulan puasa. Bayangkan di hari Jumaat ini. Bayangkanlah betapa banyaknya gandaan pahala itu seperti yang dijamin oleh Allah bahawa di bulan puasa amal soleh kita berganda-ganda pahalanya. Apatah lagi di hari Jumaat, tuan-tuan dan puan, dan apatah lagi di malam Lailatul Qadar. Satu soal amal soleh itu akan berganda menjadi 1000 amal soleh di malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi mari kita berselawat, mari kita ambil kesempatan ini di hari Jumaat ini, berselawatlah sebanyak-banyaknya. Istighfar sebanyak-banyaknya dengan salawat yang paling mudah, yang paling sahih, yang paling simple sekali diajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang nak tambah Sayyidina? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, jadi simple kan? As simple as that. Mudah-mudahan itu akan menjadi asbab kita memperolehi malam Lailatul Qadar. InsyaAllah. Jadi baik kita kena ikhlas. Nanti insyaAllah saya akan bercakap tentang keikhlasan, tentang mengenali apakah itu malam Lailatul Qadar, apakah tanda-tanda malam Lailatul Qadar pada jam 10 nanti. Dalam slot yang dianjurkan oleh Office Oil, Industrial Links, dan dia juga terbuka kepada umum. Jadi sesiapa yang rasa nak lebih mendalami lagi tentang Lailatul Qadar, tajuknya ialah Lailatul Qadar, adakah mimpi atau realiti, jam 10 pagi ini juga boleh sertai, insya-Allah boleh tengok di sana perincian tersebut. Untuk slot ini saya fokus hanya kepada tips sahaja sebagaimana yang diminta oleh penganjur. Okey, jadi kita teruskan tips yang ke-6. Dah separuh masa dah, insya-Allah baki lagi separuh masa, kita pun dah sampai ke separuh poin, iaitu yang ke-6. Memperbanyakkan membaca doa. Masya-Allah. Memperbanyakkan membaca doa sebab kita nak minta betul-betul nak dapat Lailatul Qadar. Kita minta tu kerana apa? Kerana kita sedar kita perlukan malam itu. Kerana kita insaf bahawa kita ini penuh dengan noda dan dosa dan kita perlukan suatu kaedah bagaimana kita dicuci daripada noda dan dosa itu. Kerana kita juga sedar kita ini tidak berdaya untuk masuk ke neraka Allah walaupun sesaat.
walaupun sedetik, walaupun sehari. Kita sedar bahawa kita lemah, kita daif, kita fakir. Kita memang lalai, kita terbuat dosa tapi kita tidak mampu menanggung neraka itu. Ilahi lastunil firdausi ahla. Kan lagu Imam Syafi'i itu kan syair Imam Syafi'i. Ilahi lastunil firdausi ahla. ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ilahi las, Tuhanku, tidaklah aku ini layak masuk ke dalam syurgamu, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau mengampunkan dosa hamba. Jadi inilah konsep kita, memperbanyakkan doa. Maaf ya suara tak sedap, tapi lagu tu sebenarnya sangat-sangat menyentuh hati. Sedar, kita ni sedar, kita memanglah takut tak dapat masuk syurga Allah, tapi mari kita berdoa. Jangan risau, kita doa, kita doa. Sebab Allah tak pernah kata, kamu tak layak berdoa, kamu hanyalah layak masuk neraka. Tidak, tidak sama sekali. Ya, kita Allah jamin dalam ayat ni, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya meminta kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka beritahulah sesungguhnya aku itu dekat. Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperolehi kebaikan. Jadi ini yang kita cuba laksanakan. Kita berdoa, kita penuhi perintah Allah, cuba laksanakan semuanya, kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita memperolehi kebaikan itu. Jangan fikir, jangan putus asa, jangan fikir, ya aku memang tak layak masuk syurga, biarlah give up, dah, this is me, this is the end. Tidak sama sekali. Allah suruh kita doa dan Allah jamin aku itu dekat. Di manakah dekatnya Allah? Wallahu aqrabu minkum min hablil warid. Allah itu dekat dengan kalian, lebih dekat daripada urat leher kalian. Lebih dekat pada urat leher kita, tuan-tuan perempuan. Bermakna Allah itu lebih faham diri kita, lebih dengar segala suara, isi suara hati kita berbanding insan-insan yang terdekat yang ada di sekeliling kita. Tentulah Allah memahami ratapan kita, tentulah Allah memahami rintihan kita, dan tentulah Allah itu mengasihani kita. Dengan konsep tadi, dengan syair tadi, kita sedar memang kita tak layak, tapi insya-Allah kita tetap minta daripada Allah pengampunannya, moga kita beroleh syurganya. Mintalah, itulah dia doa. Kana aktsaru du'ain Nabi, daripada Anas beliau berkata, antara dia bagi tips ni, antara sebanyak-banyak doa Nabi SAW ialah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari seksa api neraka. Ini doa Nabi yang paling banyak. Maka kita pun, ya saudara-saudara, tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, banyakkanlah doa ini. Dalam kalau boleh setiap kali lepas salat, doa yang kita tadahkan tu kita tutup dia dengan doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sebenarnya sangatlah bermakna. Memang sahih daripada Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim, dan maknanya sangat dalam. Doa ni kita seolah-olah minta segala kebaikan, segala kejayaan, kenikmatan, kebahagiaan, kesempurnaannya, kegembiraan, all the best in this life and the hereafter. Dan doa ini full package, bukan temporary sahaja at the moment, tetapi ialah sesuatu yang terbaik di dunia ini, dan kita minta juga yang terbaik di akhirat kelak. Dan antara yang paling penting di akhirat kelak ialah dijauhkan daripada azab api neraka. Masya Allah. Penting kan doa ni?
Sebab yang di akhirat itulah yang kekal selama-lamanya. Tapi di dunia pun kita tak naklah sengsara pula berpanjangan. Maka doa inilah sebenarnya insya-Allah membantu kita untuk keluar daripada kepayahan-kepayahan yang amat sukar untuk ditanggung. InsyaAllah, walaupun kita diuji, ya, walaupun nanti kita dah doa, kan, kita amalkan selalu, kita akan diuji, tapi kita akan dapat rasai tuan-tuan puan-puan, ujian itu tidak lagi menggoncang kedamaian hidup kita. Memang dia akan mengusik jiwa, betul. Bukanlah ujian namanya kalau jiwa kita tidak terusik. Jika hati kita tidak terluka, nama ujian memang berat. Tetapi insya-Allah kita akan mendapat kekuatan untuk berhadapan dengan ujian tersebut dan kemudian kita akan melihat setiap ujian itu ada hikmah dan kebaikan yang datang setelahnya. Subhanallah. Kena ada keyakinan ini, kena ada kefahaman ini, insya-Allah kita akan rasai perkara itu dalam hidup kita. Yang ketujuh, berbuat baik dan memperbanyakkan khidmat bakti. Ini pun amalan-amalan sunnah. Dah kata kita nak kejar bonus kan? Ini extra effort kita, banyakkan lagi. Kita semua dah berbuat baik insya-Allah. Kita semua bekerja di UIA ni dah memang ibadah lah tu. Memang berbuat baik dah. Kita berkhidmat untuk pelajar-pelajar yang belajar Islam dalam International Islamic University Malaysia. Itu semua dah buat baik. Tapi kita perbanyakkan lagi di 10 akhir Ramadan ini dan kita gandakan dengan khidmat bakti. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini dia satu tips. Dan bertauhidlah kamu kepada Allah. Kita gandakan tauhid, kita esakan Allah, kurangkan ketergantungan kita pada manusia. Mungkin sebelum ni kita bergantung itu pada si fulan, yang ini kita harap si fulan kan, yang task tu kita harap si fulan. Okey, sekarang apa yang kita nak buat ialah kita assign task-task ini kepada si fulan, si fulan, si fulan dan mengharapkan mereka menyelesaikannya, tapi ada ketergantungan kita kepada Allah SWT, iaitu doa. Ya Allah, aku sudah assign task-task ini kepada mereka, lalu engkau lah juga yang menentukan kejayaan assignment tersebut. Ya Allah, engkau berilah kekuatan kepada mereka untuk mereka menyelesaikan tugasan tersebut dalam pengetahuan-Mu, ya Allah. Di situ kita tingkatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah sesekali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jangan kita rely on someone, other creature other than Allah Subhanahu Wa Taala. Kita letakkan seseorang, kita rely everything on him, on her, sampaikan bila terjadi sesuatu kita jadi disappointed, kita jadi give up, kita jadi macam hopeless kan. Kita kata lah jadi macam ni pula. Dah tak, inilah masanya kita kurangkan reliability kita pada manusia, tetapi kita perbanyakkan sandaran kita pada Allah SWT. Something it has to be done in our heart sebenarnya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jom kita pakat berhubung dengan ibu bapa hari Jumaat ni. Sedekah, hulurkan sedikit hadiah kepada ibu bapa hari Jumaat ni. InsyaAllah ni pun pesanan untuk diri saya sendiri. Alhamdulillah, nikmat apabila bertazkirah ni sebenarnya tazkirah untuk diri sendiri juga. Mari kita gandakan. Hari Jumaat tinggal 2 kali je dalam bulan Ramadan. All out. Kita kena all out sebab kita kena cepat-cepat capture investment yang menjanjikan profit yang sangat banyak di akhirat kelak. That is hari Jumaat. Okay, hari Jumaat is the second. Of course, the highest one is Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi mari kita jadilah staff yang paling perform. InsyaAllah. Cuba all out, all the best dalam bulan Ramadan ni supaya kita jadi orang yang paling bermanfaat untuk office kita, ya, untuk entiti dan institusi kita. Yang ke-8, hindari sifat riya, ujub, sum'ah dan takabur dengan amalan yang dilakukan. Ini lebih halus lagi. Lebih detail lagi perinciannya, dia masuk ke dalam hati kita. Tapi sebenarnya, this is the right time. Ini adalah masa yang tepat untuk kita berbicara tentang penyakit-penyakit hati kerana ia berkaitan dengan nafsu. Dan sebenarnya nafsu kita di bulan Ramadan ini sedang dididik dengan baik, ditundukkan, dilemahkan sehingga ia sebenarnya adalah satu peluang yang paling berharga untuk kita didik dan tarbiyah jiwa kita. Jadi antaranya ialah hindari sifat riak. Apa dia sifat riak? Ialah melakukan ibadah dengan niat supaya dipuji manusia. Dan tidak diniatkan ibadah yang dilakukan itu kerana Allah, ya Allah sayangnya kan. Buat terbaik, perform, tetapi semuanya untuk manusia, rugi kan. Jadi kita divert kan. Memang kita buat ini untuk institusi kita, untuk kebaikan community kita, untuk manusia, untuk bos kita, betul.
Di situ kita divertkan, kita tuluskan lagi, saya buat ini untuk bos saya supaya Allah SWT redha dan memudahkan kerja-kerja bos saya memenuhi KPI universiti. Semuanya ini adalah kebaikan dan ibadah untuk Allah SWT. Jadi fokus, aku buat ini untukmu ya Allah, sama ada manusia nampak atau tidak nampak, manusia puji atau tidak puji, aku ikhlas kerana-Mu ya Allah. Dia perlukan satu proses. So this is the right time. Inilah masa yang paling baik ketika kita sedang berlapar dan berdahaga pula. Kita sedang lapar dan dahaga, sebenarnya makmal perut kita sedang tidak function banyak. Bila dia tidak function, jasad juga kurang function, maka dengan itu nafsu juga akan kurang aktif dah macam apa bahasa Inggeris ni. Nafsu juga akan kurang aktifnya. Jadi di situ kita boleh didik dia. Wahai nafsu, janganlah asyik nak menunjuk semua perkara. Janganlah asyik nak tunggu pujian je, recognition je, acknowledgement je. Tak payahlah nanti lama-lama habis pahala pula asyik tunjuk, hilang pahala, muflis di akhirat. Itu disebut dalam hadis ya. Mereka yang muflis di akhirat ialah orang yang riak ketika di dunia. Nampak bagus, perform macam-macam tetapi rupanya semuanya riak. Habis zero, tak ada apa dah dalam buku amalan tu. Di akhirat kelak dia akan kecewa dan menyesal. Jadi sama-sama kita buang riak. Yang kedua, ujub. Ujub pula ialah seseorang yang menganggap bahawa amal saleh yang dilakukannya adalah kerana diri sendiri atau sesuatu perkara, bukan kerana Allah yang mengizinkannya. Jadi dia rasa, ini saya bagus, saya terror buat benda ni sebab saya memang well trained. Saya dilatih dengan baik. Terus saya mempunyai kemahiran yang agak luar biasa, sebab itu saya mampu melakukan dan melaksanakannya dengan sempurna. Dia akan jadi satu penyakit. Maka ini adalah penyakit ujub yang boleh menghalang kita daripada memperolehi rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Especially macam mana nak dapat Lailatul Qadar, kita kena humble. Lawan ujub ni tawaduk. Tawaduk ni humble. Jadi kita sedar sebenarnya kan, kita manusia ni lemah, bukan benda ni semua bergantung pada diri kita. Kebagusan dan kehebatan kita bukan kerana diri kita itu bagus, kerana diri kita ini educated ataupun well trained dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya semuanya adalah disandarkan kepada apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dengan itu kita sedar bahawa kita tidak sempurna. Tentu kita ada kekurangan, tentu kita ada kelemahan, dan apabila manusia menegur, kelemahan tersebut kita terima, insya-Allah. Kita cuba perbaiki diri kita kerana kita sedar kita ini dhaif, kita ini ajas ni lemah, tidak berdaya. Kita ini fakir, kita ini memerlukan kepada yang lain iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ialah sum'ah, iaitu menghibahkan perbuatan baik yang dilakukannya agar diketahui oleh orang lain dengan berharap akan dipuji, berharap diberi penilaian yang baik ataupun penghargaan dan lain-lain. Jadi inilah integriti dia, inilah dignity dia. Maka dia hebahkan kebaikan-kebaikan tersebut supaya dapat acknowledgement. Kena bezakan ya antara menghebahkan kebaikan supaya orang lain mencontohi dengan orang yang menghebahkan kebaikan dengan niat supaya dipuji. Itu kena bezakan. Dan kelihatan zahirnya seperti sama, yang membezakan adalah niat. Jadi insya-Allah kita niat, kita ikhlaskan niat. Saya hebahkan perbuatan baik ini supaya orang tiru beramai-ramai, saya dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajraha wa ajra man amila biha. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Barang siapa yang melakukan perkara baik sehingga orang menirunya, maka baginya pahala kebaikan itu dan pahala orang yang menirunya. Maka kita sebarkan kebaikan supaya orang tiru. Betul? Bukan supaya diberi penilaian, supaya diberi penghargaan. Itu yang bezanya hati. Tapi kalau kita dah ikhlas, kita dah sebarkan kebaikan, orang yang salah sangka, orang yang tuduh, orang yang dakwa-dakwi pada kita, we leave it to Allah. Kita serahkan kepada Allah. Allah Maha mengetahui isi hati kita. Allah tahu kita ikhlas, tapi kita difitnah. Tak apa. Fitnah itu adalah rejam kehidupan. Nabi pun tak sunyi daripada fitnah. Aisyah, isteri kesayangan Nabi yang suci, murni, yang salihah itu pun difitnah. Siapalah kita untuk tidak difitnah, tuan-tuan perempuan? Maka sesungguhnya fitnah itu adalah suatu madrasah tarbiyah. Allah angkat darjat kita lebih tinggi. Semakin berat ujian kita, semakin susah kepayahan yang kita hadapi dalam melaksanakan kebaikan. Sebenarnya Allah sedang mengangkat kedudukan kita semakin tinggi di sisinya untuk melihat bagaimana kita bersabar.
untuk menilai bagaimana kita semakin banyak bersandar kepadanya, dan untuk menyaksikan bagaimana kita semakin banyak bermunajat, memohon, merayu pertolongan daripadanya, tuan-tuan puan-puan. Jadi insya-Allah kita teruskan usaha ini, jangan berputus asa. Seterusnya takabur, iaitu bermaksud sombong dengan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain dari segi kesempurnaan. Apabila seseorang yang merasakan dirinya lebih hebat, dia akan menghina orang lain yang tidak setara dengannya, sama ada melalui kata-kata, pandangan atau bicara hati. Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim. Ini peringatan untuk diri sendiri. Kadang-kadang manusia tidak sedar takabur itu melintas di dalam hati. Ya Allah, ya Rabbi. Kan kita lemah. Kita ni lemah. Memang kita ini ada nafsu, kita ada syahwat. Memang kita suka apabila dihargai oleh manusia. Kadang-kadang penghargaan itu membawa kepada takabur dan sombong. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Saksikanlah keinsafan kami ini, ya Allah. Kami ini lemah tanpa sengaja. Andai ada takabur di dalam hati kami ini, ya Allah, cabutlah ia, buanglah ia, cucilah ia di bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahaya ni ya kalau orang takabur ni. Rasulullah bagi peringatan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Biji sawi tu kecil sangat-sangat. Nak tengok kecil mana? Nanti balik tengok kat dapur. Siapa yang belum berumah tangga, tengoklah dapur mak kita. Siapa yang dah berumah tangga, tengoklah dapur isteri kita, tanya dia mana dia biji sawi. Bagi kita yang perempuan ni, kita tahulah macam mana biji sawi kan. Okay. Jadi kalau tak tahu juga, pergi kedai Aceh, tanya, abang biji sawi ada? Tengok beli sebungkus, tengok kecilnya biji sawi tu. Tetapi rupa-rupanya kalau ada takabur sekecil biji sawi dalam hati kita ni, tak dapat masuk syurga. Wala yadkhulun nara man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman. Tetapi tidak akan masuk ke neraka orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan walau sebesar biji sawi. Alhamdulillah, ni satu nikmatlah, kabar gembira. Kadang-kadang orang tu buat mungkar, buat maksiat sebab dia gagal melawan nafsu syahwat dia. Tapi sebenarnya dalam hati dia ada sedikit iman, walaupun sebesar biji sawi. Orang begini, jika dimohon keampunan pada Allah, la yadkhulun nar, tak masuk neraka. Dia akan masuk syurga. Ya Allah, ya Rabbi, betapa pemurahnya Allah ya tuan-tuan puan-puan. So kita kena selalulah istighfar sebab kita tak tahu bila Allah akan jemput kita. Mudah-mudahan dengan istighfar kita ni tiba-tibalah kita ditakdirkan dipanggil ilahi, masuk ke alam barzakh, kita sudah pun beristighfar. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ahli syurga. Satu peringatan lagi. Alladhina hum an salatihim sahun, surah Al-Maun ya. Alladhina hum yura'un, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan salat sembahyangnya. Mereka ini disebut sebagai celaka, wailul lil musallin. Ya, celaka walaupun mereka solat sebab dia lalai, dia tak sempurnakan salat dia. Juga bagi orang-orang yang riak, bangga diri dalam ibadat dan bawaannya. Maknanya orang yang riak, walaupun korang nampak zahirnya bagus, perfect, sempurna, tapi jika ada bangga diri pada dirinya, na'udzubillah, dia termasuk orang-orang yang celaka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahihnya, la tuzakku anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Jangan kamu mensucikan diri kamu, kerana Allah lebih mengetahui orang yang paling baik dalam kalangan kamu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, di peringatan ni. Waduh, peringatan berat ni. Jangan kita rasa kita ni suci, bagus. Ya Allah, ya Rabbi. Kita semua memanglah berdosa, sehingga jangan sampai kita rasa kita yang paling baik. Ya, kerana Allah lebih tahulah siapa di kalangan kita yang lebih baik. Kita tak tahu siapa di kalangan yang menonton ni yang masuk syurga Allah dulu. Jadi kalaulah dia dah masuk syurga Allah, carilah sahabat-sahabat kita yang bersama-sama dalam slot pagi ini. Kalau tiba-tiba dah masuk syurga Allah, tak nampak Ustazah Raudah ni masuk. Kat mana dia? Tak sampai-sampai lagi. Tanyalah pada Allah. Tanyalah pada Allah, ya Allah, di manakah Ustazah Raudah? Ya, di manakah speaker pada pagi tersebut di hari Jumaat bulan Ramadan itu, ya Allah? Kasihanilah dia, ya, ampunilah dosanya. Ajaklah dia bersama kami di dalam syurga ini, ya Allah. Di pesan Ustazah ni, tolonglah ya. Kalau ada yang dah masuk syurga dan tak jumpa Ustazah, tu carilah Ustazah. Ada hadisnya bila mana kita saling mencari saudara mara kita. Moga Allah ampunkan dosa-dosa tersebut, lalu dikeluarkan daripada neraka dan dipertemukan di dalam syurga ini, insya-Allah. Okay. Yang ke-9, hampir habis dah. Maafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Allah Akbar. Yang ni dalam hati kita sebenarnya. Dia duduk dalam hati. Kadang-kadang orang tak tahu pun. Kita kadang tak sedar.
Ada sesuatu yang kita rasa sakit dalam dada ni simpan dah bertahun-tahun lamanya. Kadang-kadang kita tak perasan. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Jadilah seorang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ibadah serta berpalinglah daripada orang-orang yang jahiliah. Iaitu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ignorance. Kan? Orang ignorance kita boleh ajak dia, jom jadi baik, jom solat, jom beramal saleh. Tapi kalau dia tetap nak ignore, maka berpalinglah. Takut kalau kita duduk berkepit kan, kita pula yang jadi terikut-ikut kan. Tapi satu kaedah penting, maafkanlah. Ya? Jadi kalau kita nak dapat lah, mudah-mudahan 10 akhir bulan Ramadan ni hati kena bersih, suci. Cuba tengok balik lepas ni siapa dah ada tak orang yang kita duk marah dia lagi, kita duk sangkut dekat hati kita, tak puas hati dengan dia ke kan. Takut lama-lama dia dendam. Kalau dendam ni sangkut lah, nanti kita nak mati susah sangkut kat dada ni. Buang dendam tu, dah maafkanlah semua orang, cukup lah. Manusia tak sempurna, kita pun buat salah juga. Jadi kesempatan Ustazah minta maaf kepada semua yang hadir dan yang tidak hadir. Andai ada pernah terguris rasa, terluka hati, terasa dengan bicara Ustazah ni, minta maaf banyak-banyak. Tak sengaja, insya-Allah memang tak sengaja. Tapi kadang dengan kelemahan manusia, kita boleh melukai hati orang walaupun secara tidak sengaja. Maafkanlah Ustazah, jangan simpan dalam hati supaya tidak menjadi hijab bagi kita untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allah mengangkat darjat mereka yang suka memaafkan. Memang sebab susah. Itu dia. Tak memaafkan itu susah. Tapi Allah angkat darjat orang yang memaafkan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mali." Tidak akan berkurangan harta apabila bersedekah. Memang betul. Memang itu ada jaminan dia. Walaupun rasa duit tak banyak, tapi kalau kita sedekah sebenarnya akan menambah keberkatan. Dia takkan berkurang harta tu. Cuma nak kena keimanan tu. Dia kena betul-betul ada keyakinan pada Allah. InsyaAllah kita akan rasakan keberkatan itu. Mazadallahu abdan bi'afwin. Dan Allah pasti akan memberikan kemuliaan bagi yang memaafkan. Ya Allah. Nampak tu? Walaupun kita ini duduk di bawah, kita ni mungkin hina, kita ni mungkin banyak kelemahan dan kesilapan. Tapi Allah boleh angkat darjat kita apabila kita mampu memaafkan orang lain, ya, illa izzan, manakala wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah, manakala bagi mereka yang tawadhu' pasti Allah akan mengangkat darjat mereka. Masya-Allah. Sebenarnya nak maafkan orang pun kena tawadhu'. Betul tak? Kita nak maafkan orang yang menyakiti hati kita, melukai hati kita, ataupun orang yang menganiaya kita, menzalimi kita. Kita nak maafkan, maka kita perlukan rasa rendah diri juga. Kita akan pupuk hati kita, kita kata, Allah, memanglah orang tu buat tak baik kat saya, memanglah zalim, memanglah penganiayaan, memang kejam. Tapi ya Allah, aku juga tidak sudi pada melakukan kelemahan dan kesilapan. Aku juga manusia biasa, ya Allah. Jadi andainya aku juga melakukan kesilapan, maka ya Allah, lapangkanlah dadaku untuk memaafkan dia yang melakukan kesilapan. Sebab tu dia boleh tawaduk, kan? Dan sebab itu kita boleh memaafkan. Akhir sekali, meninggalkan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala berpuasa. Jadi kita tengok apa dia perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'." Boleh jadi orang tu berpuasa, tapi dia tak dapat apa-apa pun melainkan rasa lapar. "Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr." Dan juga ada orang yang qiyam, bangun malam, tahajud, tapi tidak mendapat apa-apa pun dari qiyamnya melainkan hanya berjaga malam. Allah, takutnya kan. Jadi orang-orang begini adalah orang yang tidak ikhlas. Dan dia puasa tapi dia tak ikhlas, dia puasa tapi buat dosa, banyak buat maksiat. Dan jadi hilanglah segala amal soleh puasanya itu. Hanya ibarat lapar sahaja. Dia bangun malam tapi dia nak menunjuk-nunjuk contohnya, dia nak riak contohnya. Maka hilanglah segala kepayahan dia bangun malam melainkan hanya kepenatan. Maka kita jauhi amalan-amalan yang menggugurkan amal soleh kita ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna illa ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu. Dari hari Jumaat ke Jumaat berikutnya. Ni hari Jumaat kita ni, kita start solat di awal waktu. Jangan lewat-lewatkan ya mulai hari ini. Dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. This Ramadan and the next Ramadan tahun depan, insya-Allah kalau kita dipanjangkan umur, apa jaminan Rasulullah akan menghapuskan dosa-dosa di antara tempoh tersebut apabila menjauhi dosa-dosa besar. Kena jauhi dosa-dosa besar. Nak tahu apa dia dosa-dosa besar? Boleh tengok link Ustazah di YouTube, ada tajuk dosa-dosa besar. Dan program tu kita buat sebelum ini sementara sempena hari
IIUM Grand Mental Health ada kupasan mengenai takrif dan definisi dosa-dosa. Boleh carilah di YouTube, tengok apa dia dosa-dosa besar, dia ada 7. So dosa besar ni yang kita cubalah jauhi, jangan terbuatlah. Jangan terbuat, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Dosa kecil memang payah nak hindarlah, kan? Dosa kecil ni kita tak nak buat, kita kena niat tak nak buat, tapi kadang tak boleh elak, manusia biasa. Tapi dosa besar jangan buat. Ni disebutkan, jangan buat dosa-dosa besar. Insya-Allah kita dapat Lailatul Qadar. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mungkin kita tertanya pada diri sendiri, mampukah nak buat ke semua amalan ini? Dalam kaedah fiqh ada disebutkan. Dah bagi dah semua tips ni. Soalan pula, larat ke nak buat ni semua ni Ustazah? Macam payah je. Ada kaedah fiqh, ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. Apa yang tidak boleh didapatkan kesemuanya, tak boleh buat semuanya, maka janganlah tinggal semuanya. Ya, jadi kita usahalah buat. Apa yang boleh dibuat, kita laksanakan. Ada 10 tips kan? At least sebahagiannya kita usahakan. Tapi kalau betul-betul lah kita dah berazam, memang betul-betul nak Lailatul Qadar, cubalah buat 10-10 ni. InsyaAllah bukan sesuatu yang mustahil. Nabi dia takkan ajarkan kita perkara yang mustahil dibuat. Tak. Semua yang Nabi ajar, semua yang Quran sebut sebenarnya adalah perkara-perkara yang boleh dibuat, yang mungkin dilaksanakan. Sebab Nabi memang diutuskan sebagai uswatun hasanatun, sebagai ikutan yang baik untuk umatnya. Kalau yang Nabi buat tu tidak boleh diikuti, tidak boleh dicontohi, tak jadilah konsep uswatun hasanatun, kan? Sebab itulah diutuskannya manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat memang tak ada nafsu, tak mampu, tak larat kita nak tiru. Tapi yang diutuskan ialah manusia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka segala perbuatannya, insya-Allah, jika kita berusaha, akan mampu kita tiru walaupun sedikit. Mari kita berazam, Ramadan tahun ini akan menjadikan kita sebagai insan yang beralih martabatnya di sisi Allah SWT dari satu kedudukan kepada kedudukan yang lebih baik dengan segala ikhtiar, niat, usaha dan juga doa yang berterusan. Ustazah mohon maaf di atas segala kekurangan, kelemahan, kesilapan, ketersasulan. Sesungguhnya itu semua datang daripada diri yang serba dhaif, serba lemah ini. Dan yang sempurna tentulah Allah SWT. Sedikit ilmu yang dititipkan, sedikit kebaikan yang dititipkan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk diri Ustazah sendiri dan mudah-mudahan didoakan kita semua beroleh malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Terima kasih sudah kembalikan kepada Brother Hakim. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas fungsian yang diberikan. Banyak isi yang kita dapat catat dari perkongsian yang diberikan. Sebelum kita tamat, saya ingin buka soalan. Sekiranya ada rakan-rakan kita yang ingin bertanyakan soalan, you guys boleh unmute the mic. Silakan. Okay, alright. So sekiranya tak ada, saya tertarik dengan apa yang Ustazah beritahu tadi. Bila kita dah buat betul-betul, bila kita dah buat pekerjaan tu baik-baik, dah sehabis ikhlas, bersungguh-sungguh, tapi still orang lain bersangka buruk dengan kita. Orang lain still cakap lain daripada kita, jadi kita serahkan kepada Allah aja, serahkan kepada Tuhan. Tak payah kita nak lawan-lawan ni. Dalam puasa ni kita kejar amalan. Okey, dan tadi Ustazah bagi tahu berkenaan dengan memaafkan. Ya, kadang-kadang kita kan ada terasa hati, kadang-kadang kan dengan kawan-kawan rakan sekerja sendiri, walaupun kawan tu duduk belakang kita, contoh contoh kawan saya belakang dah marah dah. Contoh, kita memaafkan sebab diberi kemuliaan bagi orang yang memaafkan. Saya sangat suka ayat tu, insya-Allah. Alhamdulillah. So sekiranya terima kasih sekali lagi. Saya dengar lagi yang lain marah saya. Terima kasih sekali lagi semua sudi meluangkan masa bersama-sama kita. Renew, tambah kita punya ilmu. Semoga apa yang dikongsikan bermanfaat dan dapat dikongsikan kepada mereka yang tiada di sini. Alhamdulillah. Okay. Dan jika sesiapa yang tertinggal session ni, 10 amalan di bulan Ramadan, malam terakhir, you guys boleh tengok semula di YouTube MSD, IM, MSD Competency Development, untuk ulang tayang semula. Jadi itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih sekali lagi Ustazah, Dr. Raudatul Firdaus. Alhamdulillah, terima kasih semua. Kita tutup majlis dengan, ada soalan.
Ya, silakan. Sebelum kita tutup, ada soalan? Oh, chat. Okey, satu soalan Ustaz. Saya ada di chat. Solat sunat 4 rakaat selepas solat Isyak adalah, adakah menyamai seolah-olah kita mendapat Lailatul Qadar? Dan adakah solat sunat itu mendapat Lailatul Qadar? Apakah cara-caranya? Ini maksudnya, adakah soalan ini dimaksudkan dengan pahalanya atau bagaimana? Dia yang mendapat Lailatul Qadar itu konsep dia ialah daripada malam, pada malam tersebut. Okey, dari sudut pahalanya. Jadi apa sahaja yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah-ibadah tersebut dengan diiringi dengan niat yang ikhlas akan digandakan seolah-olah seakan-akan 1000 tahun beribadah. Jadi solat sunat 4 rakaat selepas solat Isyak juga akan dihitung sebagai pahala 1000 kali solat. Bermakna 4000 kali 4000 pahala, 4000 rakaat pahala solat sunat selepas solat Isyak, kan. Jadi yang menjadi konsep hitungan di sini adalah gandaan 1000 kali pahala, 1000 kali ganda pahala di bulan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, manakala bentuk-bentuk pahalanya adalah berdasarkan apa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk ibadahnya itu adalah apa yang diberikan garis panduannya oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi semua hadis yang sahih itu Ustazah dah sebutkan tadi dalam 10 tips, kesemuanya sahih. Masya Allah. Ustazah Asma Harun dah himpunkan betul-betul yang sahih. Sebab itu Ustazah ambil terus daripada website tu. Dan kalau nakkan link website tu pun saya boleh share. Kita pegang pada yang itu, yang sahih-sahih itu, yang mana sebenarnya benda tu pun bukan stick pada bulan Ramadan sahaja. Ia memang dilaksanakan sepanjang tahun. Sebab Nabi tidak pernah guide kita satu package ibadah khusus only for the last 10 days of Ramadan. Dia tak ada dalam riwayat-riwayat. Ini adalah package khas 10 hari terakhir bulan Ramadan, iaitu nombor 1, 2, 3, 4, 5 tak ada. Jadi kita nak ambil yang terbaik daripada Nabi ialah ambil yang paling sahih, dan apa yang Nabi sendiri buat, yang Nabi amalkan sepanjang tahun. Ada beza sikit, iaitu ada tarawih, nampak? Tetapi tarawih pun bukan setiap hari di masjid dan bukan setiap hari di rumah. Kemudian sedikit lagi penambahan, iaitu qiyamul lail Nabi lebih panjang di bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain. Tetapi selebihnya, dan dah saya lupa lagi satu, tadarus Al-Quran, iaitu Nabi mengulang hafazan Al-Qurannya kepada Jibril alaihi salam di bulan Ramadan setiap tahun. Setiap tahun tu revise balik the whole memorization of the Quran. Cuma pada Ramadan yang terakhir sebelum wafatnya baginda Rasulullah SAW, Quran itu diulang sebanyak 2 kali di hadapan Jibril alaihi salam. Jadi itulah saja yang membezakan bulan Ramadan, amalan Nabi di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lain. Setakat yang pengetahuan Ustazah lah, sambil puasa di siang hari. Selain daripadanya, marilah kita ikuti sunnah yang telah pun diajarkan oleh baginda SAW daripada sumber-sumber yang sahih. Okey, baik. Ada permintaan untuk kongsikan page tersebut. Okay, saya Ustazah kongsikan ya linknya di dua-dua platform lah, di Zoom dan juga di YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Okay, sudah dikongsikan. Alright, alhamdulillah. Clear. Jadi terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah atas pengusian dan jawapan yang diberikan. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih, kafarah dan salawat. Subhanakallah wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya minta diri dulu ya.